dalam virtual class dengan encik ke panggil apa ni? Encik ke sir ke? Korang biasa panggil apa? Kalau dia orang panggil Panggil sir eh? Kalau lah saya dalam kelas Sir Hasnizan ni, saya dah tidur katnya tadi. Gelap lah saya kan. Tak tahu korang mesti pun sama kat ni. Bila lah kelas Sir ni nak habis. Yang terkenal ada seorang lah selalu lelap. Mana taknya kan? Kita masuk-masuk kelas je. Okay, kita orang memang monoton. Monoton, patutlah lelap. Gamers pasang headset tu, kan, dia dengar bunyi tembakan semua dah biasa dengan ekstrim punya sound. Tiba-tiba masuk kelas monoton. Kan? Macam arwah dah rasanya dia masuk kelas. So nanti kita tak apalah, kita minta nanti Sir Hasnizan ni dia buat sikit lah, dia punya sound dia tu ada frekuensi berbeza sikit. Okay, berbalik kepada tajuk perbincangan kita. Okay, kita santai je, have fun with the discussion, and then kita tak ada stress. Kita kat sini lebih pada usrah online. So nak request jugalah, bolehlah subscribe YouTube Bro Azli di YouTube dan tontonlah kita punya sesi perbincangan, dan kalau dalam YouTube tu perbincangan dengan pelajar sekolah dan juga ada yang baru asasi universiti juga. So baru-baru juga masuk universiti. So bolehlah tengok, atau kalau boleh nanti kita boleh buat rutin juga sesi kita. Mungkin sesi kita ni lebih sikit dewasa lah, sebab kita ada dah grad kan, gamers pula. Mungkin boleh cerita pasal game, boleh cerita tentang teori-teori main game. Teori-teori macam mana nak expand lagi teritori game tu kan. Macam mana nak kejar ranking supaya boleh buat dekat background, supaya tak segan letak kat background, kau background duduk bawah. Dia dah ada contoh dia tu. yang tu pun kita boleh cerita juga. Tapi kuncinya perbincangan tu tentang, tapi ada seorang member kita ni, kenapa Muaz Azmi dia punya visual dia kita tak berapa faham. Ni muka dia ke belakang tubuh dia ke? Tak tahu apa yang dia cuba kongsi kat kita ni sebenarnya. Saya takut perkara-perkara ni tersebar di media sosial. Takut nanti disahkan sebagai bahan lucah pula. Minta maaf, tolong pastikan visual anda tu betul-betul visual yang disahkan. Jangan letak visual yang bukan-bukan. Tapi Muaz Azmi dia mute, jadi kita tak tahu dia cakap ke tak tu. Alright, berbalik pada perbincangan kita So far you all, okay, sebelum kita cerita lebih lanjut tentang konten perbincangan, kita tanya dululah, what is actually your expectation towards this conversation lah. Apa yang membuatkan anda semua nak berada dalam perbincangan ni? So kita mula dengan Azlan Samad dulu. Apa pandangan Azlan starting bila Sir Hasnizan invite untuk buat perbincangan macam ni? Perbincangan macam ni sebenarnya mic tak jelas lah, suara halus. Tak jelas Hello, testing. manja. Atas sikit mic. Sekejap, kena Ke mic setting. Mic setting kot. dia setting sekejap mic punya setting. Okay, tak apa, kita bagi ruang. Okay. Okay, jelas. Boleh dengar? Boleh. Jelas Okay, jadi Assalamualaikum. Jadi Waalaikumsalam. untuk perbincangan pasal sugar book ataupun pasal benda yang berlaku ni, iaitu macam prostitution, it's literally prostitution lah kan. Ya. Lebih kepada nak tahu kenapa benda begini berlaku. Benda-benda begini berlaku selalunya dekat kawasan barat sebab dia orang menjalankan, orang kata, seks secara bebas dan sebagainya apa semua, dan mereka rasa seperti benda-benda macam ni dia orang support sex work and everything. Sedangkan kita kat Malaysia tak sepatutnya lah berlaku benda-benda begini, lebih lagi kalau kita berpegangkan kepada Islam lah. Tapi saya lebih kepada nak tengok, adakah benda ni mendorong daripada segi, adakah disebabkan oleh kekurangan ilmu ke terhadap masyarakat kita, ataupun sebenarnya disebabkan oleh kita punya ekonomi ke? Sebab benda ni membuat duit kan, ekonomi, adakah sebabkan oleh ekonomi kita yang mendorong kepada diorang ni membuat perkara-perkara sebegini? Jadi kita lebih kepada nak pendedahan lah. Jadi itu antara sebab Azlan tertarik untuk join discussion lah. Bukan kena ada tolak markah merit ke, tak ada Okay. Saya takut ada diskriminasi ataupun penyalahgunaan kuasa di sini. Itu je.
Orang dapat makan lebih lah, makan lebih. Saya bimbang kita punya pertemuan ni ada orang yang gunakan kuasa dia sebagai lecturer. Itu je. Okey. Kalau Zul Hazmi sendiri, apa yang intention yang membuatkan tertarik untuk berada dalam perbincangan malam ni? Silakan bagi pandangan. Tes suara okey ya. Okey, insyaAllah okey. Okey, saya tertarik sebab trend sugar baby, sugar daddy, sugar mummy ni sebelum ni macam kalau kat barat tu kita faham lah benda tu biasa sebab memang budaya diorang seks bebas semua tu kan. Tapi untuk di Malaysia ni dengan Islam ni lagi saya tak menyangka lah benda tu akan merebak seluas ni. Sekarang ni kita tengok dekat platform macam TikTok apa semua. Kalau dulu kita tengok orang barat je post-post benda macam ni. Sekarang orang Melayu pun macam bangga lah dengan dia ada sugar mommy, sugar daddy kan. Dapat kereta, dapat duit apa semua. Dan saya faham lah macam mana setengah remaja tu boleh tertarik dengan material yang diberikan ni, duit sebagainya kan. Kemewahan dunia. Tapi saya still tak faham kenapa macam tanpa ramai yang terlibat untuk ikut dengan trend ni kan. Sebab dia bukannya benda yang hebat sangat pun. Jadi dua-dua daripada sahabat kita ada Rahman juga kat sini, tapi Rahman belum on camera. Boleh Rahman on camera supaya yang lain pun dapatlah tengok muka Rahman yang handsome tu. Jadi kedua-dua sahabat kita dah bercerita tentang pandangan dia. Kenapa tertarik? So kedua-duanya tertarik kerana tajuk. Kerana tajuk Sugar Book tu sendiri yang membuatkan mereka ingin bersama dalam perbincangan ni. Jadi saya belum lagi rasakan kerana ini platform yang mereka pilih, tapi sebab tajuk saya bimbang, ada dua kebimbangan mungkin. Pertama mungkin nak apply untuk jadi pengguna Sugar Book sebab nak tahu kan nanti boleh guna. Tak ada niat. Saya bimbang itu. Kalau nak apply, mesti ada rupa. Zul tak apa je kan? Oh, Install tu. sebab Zul boleh mengaku saya bukan student UIA lagi. Takut kita scroll dah Sugar Book jumpa muka Zul. Itu bimbang. Itu bahaya Okey, kita ada Rahman. Rahman boleh dengar tak? Okey, boleh cerita sikit pandangan Rahman dengan perbincangan malam ni. Apa yang menyebabkan Rahman nak join sebenarnya? Kita punya perkongsian ataupun perbincangan kita, bual-bual kita ni. Apa yang membuatkan Rahman klik butang link tu ataupun link tu untuk join ni? Apa? Sebab ada lecturer hantar SMS kau tak tolak markah ke? Atau lepas ni saya tak ngaku awak student saya ke? Okey Rahman, sila Rahman. Okay, boleh dengar? Boleh. Okay, first of all, Assalamualaikum, nama saya Rahman. Waalaikumsalam. Saya sebenarnya perkara ni agak viral lah. Perkara ni dekat status kawan dekat WhatsApp semua bagai memang muncul tentang sugar baby dan sebagainya. Dan saya, belum lama ke cerita ni? Takkan saya just cerita sekejap je lah. Saya berminat sebab perkara ni tak sepatutnya ada dekat Malaysia bagi saya. Perkara ni sebab Malaysia adalah agama rasminya adalah Islam. Dan perkara ni sangatlah kontroversial dengan kita punya negara. So tak sepatutnya kita nampak perkara ni berlaku di Malaysia, especially dengan salah satu senarai daripada yang dikeluarkan oleh Sugar Baby itu adalah UiTM sendiri. So agak terkejut bila nampak UiTM. So sebab itulah saya lebih itulah dia. Betul saya. So saya join ni sebab saya kalau UIA keluar. itulah dia. Sebab itulah saya berminat nak dengar sikit perbincangan pada malam ni. Okey, terima kasih. Baik, jadi ketiga-tiga mempunyai ada pandangan yang sama, arah pandang yang sama dan juga perspektif keingintahuan tentang perbincangan. Apa yang menyebabkan berlakunya ataupun terjadinya fenomena Sugar Book di kalangan, khususnya lagi di kalangan pelajar IPT lah, yang secara umumnya adalah orang-orang yang sudah lanjutkan pelajaran. Secara umum juga menunjukkan mereka punya latar belakang pendidikan tu bukan biasa. Maksudnya layak untuk melanjutkan pelajaran kan. Mereka ada satu perspektif kehidupan ataupun pandangan tentang kejayaan dalam kehidupan. Tetapi terjebak dalam gejala-gejala yang merosakkan pula harmonisasinya masyarakat, iaitu prostitusi ataupun pelacuran itu sendiri.
Baik, kita pergi kepada sahabat kita yang pertama lah. Berbalik pada cara biasa lah. Sebab saya ni terpaksa lah. Kalau tak, saya seorang je cakap, anda semua dengar, saya jadi lecturer nombor 2. So dah lah kena reject nombor 1 kan. Nombor 1 tadi dah tidur lah. Nanti nombor 2 kita cerita pasal game. Jadi saya tak nak jadi lecturer nombor 2. Jadi saya akan cuba tanya sahabat-sahabat semua yang ada kat sini. Okey, menurut Azlan sendiri mungkin latar belakang sekarang berada di mana supaya kita boleh relate dengan perbincangan. Sekarang Azlan di rumah di mana? Di rumah saya sekarang berada di Seremban, Negeri Sembilan. Seremban, okey. Menurut Azlan sendiri, kalau melihat fenomena sugar baby ni, aplikasi yang bersifat melayani lelaki-lelaki yang ternama ataupun eksklusif lah kan, layanan dia bersifat tersendirinya. Menurut Azlan sendiri, fenomena ni kenapa boleh diterima? Aplikasi ni diterima kemudian digunakan. Apa yang sudut pandang Azlan sendiri dari segi kemunculan? Pertama je kemunculan sebenarnya dia datang secara perlahan sebenarnya. Dia bukan dia terus datang terus kita akan menggunakan aplikasi Sugar Boy datang. Dia orang kata macam suatu benda yang soft lah. Datang mula Bigo. Di mana awal Bigo ni orang lelaki datang tengok perempuan menari-nari bagai, lepas tu start membayar mereka. Dia soft, ada yang elemen elok, ada elemen yang tak elok, sebab jadi kebanyakan orang pergi ke situ atas dasar elemen yang tak elok. Itu antara benda dia kan. Kemudian kita nampak ada lagi seperti Grindr pula aplikasi gay lagi teruk. Yang ada juga kat Malaysia, tapi orang-orang kita tak apa nampak dia macam Sugar Book ni lebih kepada yang menyebabkan dia viral ni sebab oleh stression effect lah. Stression effect ni ialah sebab oleh orang sebenarnya nak menyorokkan perkara benda ni. Seperti Bigo, Grindr tu orang lebih terbuka bercakap, jadi orang seperti tak berkisah. Tapi benda ni bila orang cuba menutupkan dia, menyebabkan dia jadi viral seperti sekarang ni. Jadi dia benda berlaku daripada soft dulu, benda yang kecil, lama-lama akhirnya sebab oleh orang macam boleh terima saja, dia keluarkanlah benda yang memang terang-terangan memang prostitution begini. Okey, sebenarnya itu yang menyebabkan. Untuk kenyataan Azlan tadi, maksudnya Azlan nak kata bahawa perkara ni bukan secara mendadak berlaku, tetapi dia jadi kebiasaan. Memang. Kebiasaan yang diulang-ulang, akhirnya orang jadi terima perkara-perkara seumpama itu. Kalau macam Zul Hazmi sendiri, kenapa orang selesa pula dengan kebiasaan-kebiasaan ni? Kalau menurut Zul Hazmi, orang selesa ke atau orang menolak kebiasaan ni? Atau mustahil lah kalau menolak kan? Kalau menolak, of course tak akan muncul aplikasi macam ni. Bagi saya dua punca besar lah benda macam ni boleh jadi. Satu, kurang pendedahan agama. Pendidikan agama kan daripada orang sekeliling. Satu lagi, terlampau banyak pendedahan daripada barat lah. Tak kisahlah dari movie ke aplikasi TikTok dan sebagainya lah. So orang kita dah mula terikut dengan budaya kan. So bila dia dah biasa tengok dekat YouTube semua kan, contohnya adik-adik 18 kan bercium ke apa semua, bila dia dah biasa tengok, bila orang lain buat pun dia tak kisah. Dia macam dia anggap lah biasalah tu kan. Orang pegang tangan ke apa, lepas tu kan dia akan mula-mula dia build kepada dia tengok orang. Lama-lama nanti bila dia kena dekat diri dia sendiri pun dia rasa macam alah orang lain pun buat kan. So lepas tu tak ada orang nak tegur dia, dan paling utama tak ada supervise yang dari segi agama lah. Bagi saya jadi dia tak rasa terikat dengan hukum agama untuk melarang benda-benda macam Alright, ini satu lagi fakta yang cuba dihubungkan di antara kebiasaan tadi dengan fakta, iaitu kekurangannya pendedahan. Mungkin pendedahan 100%. Kalau kita tengok kan okay, to be reality, menurut anda yang berada di sini, anda juga belajar di UIA kan, Universiti Islam. Memang orang ramai tahu. Kita tanya tentang realiti sendiri. Kalau di Universiti Islam tu sendiri, gejala-gejala seperti tadi tu ada tak berlega atau memang berjaya dihalang menurut Zulhazmi? Sebagai ada grad. Realitinya saya rasa tidak. Jangan bohong. Jangan bohong kan, kita ada saksi. Jadi anda bohong. Ini saya tak tahu. Apa kalau nak cakap budak-budak UIA ni, lelaki ke perempuan ke memang macam fully clean tu tak lah. Ada je setengah individu tu yang macam contohnya isu seperti
tudung, Dalam kampus lah, dalam kampus aurat betul. kan. Dalam kampus lah. Macam dalam kampus bertudung tapi luar kampus tak tudung. Kat Macam luar. tu kan. Dia just kadang-kadang budak UIA ni kita nampak dia UIA sebab dia terikat dengan undang-undang UIA je. So kita tak boleh nak label sangatlah UIA tu sebagai bila UIA je kita anggap macam sangat Kami, alim lah budak-budak. everything is good. Alright, that's a good fact lah. Sebab kita nak relate, kita nak relate dengan reality. Sebab kalau kita cerita buat teori kan, sometimes everybody can be a theory maker, but the reality is also need to be understand juga kan. Kita kena faham juga reality yang berlaku tu it's not totally macam mana dalam teori yang kita faham. Okay, kalau sebab saya nak hubungkan dengan soalan ketiga ni ataupun mungkin perbincangan yang ketiga iaitu kalau tadi Zulhazmi kata apa? Tentang kurang pendedahan agama, kurangnya penekanan agama. Tapi dalam UIA sendiri insiden tu berlaku. Maksudnya tak boleh nak halang walaupun dah surrounding tu trying hard to implement atau to push people kan, tak keluar daripada agama, tapi lepas daripada pagar UIA settle dah, aku bukan lagi ada hubungan dengan ni, aku kat luar aku bebas. Setuju tak benda tu? That's also the situation. Okay. Dan yang ketiga Rahman. Alamak, Rahman ni gambar apa ni? Kacang ke apa ni? Nak direbus ke? Perlu direbus ke dia? Alright, kalau kita nak rebus, kita letak. Kalau menurut Rahman takut, saya memang takut kalau ada orang yang tonton ke kan. Mana tahu tiba-tiba ada orang tengok, terkejut tengok Rahman. Tapi Muaz Azmi memang nak jadi penonton ke? Sebab kita tak nampak langsung kelibat dia. Dia tunjuk langsir kat kita. Saya tak pasti apa motif dia. Okey lah, sebab saya tak nampak muka dia, jadi saya tanya kepada Rahman. Kalau Muaz Azmi ada, sila letak muka anda nanti baru kita boleh respon. Rahman, okey, tadi kita dah cerita tentang masalah budaya yang telah ditanamkan atau kebiasaan yang ditanamkan secara perlahan-lahan, kemudian adanya kurang pendedahan agama, tetapi itu juga masih rapuh lagi untuk mengekang. Kemudian ada satu elemen lagi. Sebab Sugarbook ni bukan hanya tentang aplikasi macam TikTok, Bigo Live, tapi dia adalah aplikasi untuk melanggan. Kan? Untuk orang tu dapat langganan dan berbayar lah. Maksudnya adanya bisnes dekat situ. Menurut Rahman, bisnes bagi seorang pelajar yang mana memang dapat wang lah, dapat pulangan duit. Apa yang menunjukkan lagi satu fakta selain daripada masalah budaya, masalah pendedahan agama, kemudian ada lagi satu elemen iaitu pulangan. Menurut Rahman, kenapa sampai level pelajar terpaksa gunakan aplikasi ini untuk cari duit? Sila pandangan Rahman, apa pandangan Rahman dekat dalam perkara ni Rahman? Lama kebatnya suara. Jangan takut, relax lah. Tak kena rebus. Anda tak kena rebus. So soalan tadi tentang pulangan Ya, sebab duit lah kan. Kalau diorang saja-saja saya rasa tak juga kot Sugarbook tu, tapi mesti dapat duit. Sugarbook tu dapat duit dekat yang Sugar Baby je kan, yang apa? Ya. Yang kita cerita ni Sugar Baby ni lah. Sugar Baby je. So Alamak. Saya tak pasti. Oh tak apalah, kacang kita memang kacang lupakan kulit. Baik, kita pergi ke kita pergi ke Muaz Azmi. Menurut Muaz Azmi lah, memang kritikal sangat ke hidup pelajar-pelajar ni sampai kena menjadi langganan supaya boleh tampung kehidupan ketika jadi seorang pelajar. Menurut Azmi, apa pandangan anda berkaitan perkara ini sehingga pelajar kena jadi pelacur seperti dalam viral tu? Terima kasih kepada Abang Zazi dan minta maaf lah terlari seketika tadi Anda ni memang buat onar ya. Okey, silakan pandangan Muaz. Okey, terima kasih daripada ajukan soalan. Pandangan saya, kalau student ni dia pada umur dia ni dia dikategorikan mentah lah zaman milenial ni sebab okey. Bila dia mentah tu dia mudah disogok dengan benda-benda bersifat dengan materialistik. So nak dapat materialistik tu dia mungkin diorang ni dalam keluarga B40
Bila berhati, mak ayah orang tak cukup nak memenuhi dia punya kemewahan. So dengan sugar daddy ni, dia nampak satu peluang di mana dia dapat meraihkan sifat materialistik mereka. Itulah pandangan saya. Oh, jadi memang strong cewa kan. Gaya-gaya ala forum-forum wacana formal. Okey. Okey, saya lihat dia punya graf tu memang menaik lah. Maksudnya daripada pertama sekali kita tengok dari segi trend, kemasukan budaya pembiasaan tentang sebab macam ni secara realiti kan dulu awal media sosial, kita ingat balik lah, kita throwback balik supaya kita dapat tengok trend yang disebut oleh Azlan tadi. Azlan kata tentang trend ataupun budaya tadi tu. Dari aspek mula-mula sharing tentang kehidupan kan, cerita tentang diri, cerita tentang travel, keluarga, spend time, bla bla bla. Lepas tu masuk kepada Instagram, cerita tentang gambar-gambar kan. Masuk kepada TikTok. Ketika era TikTok berlakunya satu era di mana ramai orang kecam pada awalnya. Kecam, gila-gila, teruk dah, gelik-gelik whatsoever kan. Tapi akhirnya lama-lama jadi biasa. Jadi macam orang boleh terima lah. Tak apalah, TikTok tu okey juga. Why not kita guna TikTok kan? Gelik pun gelik lah. Artis ke, sampai ke isu PU ke, semuanya belasah juga. Itu da'i ke bukan da'i ke, belasah juga, joget juga, tunjulkan juga. Walaupun di situ ada juga akaun-akaun tentang dakwah, nasihat, tips-tips ada. Kita tak nafikan, tapi yang paling trending tu bukan yang itulah yang paling trending. Kemudian ada Bigo Live, saya pun pernah tengok juga aplikasi tu, memang betul-betul live kan, memang ada isu viral juga sebelum ni tentang Bigo Live. Dan akhirnya seperti mana yang Azlan sebut, saya suka pandangan Azlan tu sebab dia cuba bawa kita kepada macam mana perkara ni betul-betul sampai kepada krisis yang besar. Bukan terus kita jump kepada krisis, tapi kita tengok apa yang develop krisis tu. Sampai krisis tu betul-betul berada di puncak sehingga ramai daripada kita tu macam terkejut. Tapi padahal benda tu adalah benda yang rutin yang dibiasakan. Kemudian Zul Hazmi pun kata okey, benda ni kerana kurang agama, tapi Zul Hazmi punya pandangan tu saya kira masih belum cukup kuat. Sebab apa? Di UIA yang cuba menekankan perkara yang sama, tetap juga tidak. Ditambah lagi, okey, Muaz kata walaupun Rahman kacang lupakan kulit, maka saya terpaksa skip pandangan dia. Dia hanya kulit saja saya bercerita. Kacang ni tak ada. Jadi saya kata Muaz hanya menambahkan lagi satu fakta, iaitu materialistik dan juga kemewahan, yang mana rata-rata pelajar universiti tak boleh nak kecapi. Kalau kita tengok secara holistik perbincangan yang diutarakan tadi, bahawa semua ni mesti ada satu yang menjadi dasar. Adakah masalah budaya, adakah masalah pendedahan agama, atau sifat serakah materialistik tu yang menjadi tunjang kepada semua ni mudah menyebabkan situasi ni berlaku. Mana satu pilihan anda? Mana satu pandangan? Mungkin Azlan rasa kat mana Azlan? Kita tak payah jauh-jauh lah, kita bincang berdasarkan 3 poin ni saja. 3 poin saja. Mungkin nak tambah kalau nak tambah poin silakanlah. Okey. Sebab kalau pada saya lah kan, kalau ikut statistik yang diberikan, kita ada top 10 dulu dibagi statistik tu. Average allowance ataupun average allowance yang diberikan kepada diorang ni adalah 2,500 sebulan. Kalah weh gaji kerja CBE. Kita elang berapa ya? Siapa kerja 7E sini? Siapa kerja 7E nak tanya? Dulu. Dulu. Okey. Jadi saya nak bagi poin bahawa adakah apa disebabkan oleh ekonomi kita juga yang mendorong kepada pelakuan benda-benda macam ni. Okey. Saya rasa lebih kuatnya kepada ekonomi. Kalau nak macam apa yang Zul punya point out, betul apa dia punya fakta tu, kalau nak dikuatkan lagi ialah sebabkan oleh perangai masyarakat kita yang biarlah dia tak kacau sesiapa, suka hati dia lah nak buat apa. Okey, kita tahu salah, tapi kita tak boleh nak tegur sangat. Sebab apa? Biarlah masalah dia bukan masalah kita kan. Nanti kena peguam, nanti kena jawab dengan peguam kat court. Itu pun satu hal juga. Sebab tu Azlan cakap aku jadi gamers je. That's it. Aku tak kacau sesiapa, tak ada orang boleh kacau. Kalau kau kacau aku,
Jumpa aku dalam game. Aku tembak kau. Saya seling game. Exactly Patutlah masyarakat rosak. Ada orang macam Azlan rupanya. Alright. Poin menarik daripada Hasan tambahkan lagi iaitu mungkin masalah ekonomi dan juga masalah budaya masyarakat yang bersifat individualistik lah. Tak nak terlalu campur tangan dari segi masalah sosial ke masalah sekeliling tu tak nak tahu sangat, tak nak ikut campur. Kalau Zul Hazmi rasa kenapa ada fenomena seperti ni? Kenapa ada orang kalau ingat saya lah dulu, kalau era-era membesar dulu kan, jiran kita tu macam mak ayah kita. Maksudnya teguran dia tu seumpama mak ayah kita lah. Sehingga kita respect, kita hormat. Walaupun dia bukan mak ayah kita, tapi marahnya tu seumpama marah seorang ayah. Sehingga kita akur apapun keputusan dia. Tapi menurut Zul Hazmi, apa fenomena yang menyebabkan orang jadi macam statement yang Azlan sampaikan? Apa yang puncanya? Bagi pendapat saya, masyarakat dulu sangat suka menegur kan kita, tapi lama-lama benda tu makin pudar sebabkan oleh sejak statement kubu masing-masing ni keluar kan. Orang ada mentaliti yang macam satu statement kubu masing-masing, so kau tak sebut hal aku. Satu lagi, kau pun belum cukup sempurna, kau nak tegur aku. Amboi. Mindset macam ni. Ni cakap kat saya ke? Ni cakap kat saya ke? Bukan Tak, dia mindset macam kalau kita nak tegur orang, kita kena sempurnakan diri kita dulu kan. Patutnya dasarnya bukan macam tu lah. Kita saling menegur untuk membetulkan diri sesama sendiri kan. Kalau nak tunggu semua orang sempurna, memang sampai bila pun tak boleh orang nak tegur. Kenapa benda tu dalam masyarakat? Kenapa benda tu boleh ada sebenarnya? Apa menyebabkan orang rasa macam tu pula? Itu sebenarnya saya rasa datang daripada dalam hati sendirilah yang nak membetulkan kepentingan diri. Sebab dia macam dia tahu benda yang dia buat tu salah, orang dah tegur, tapi sebab dia nak membetulkan diri dia cakap kau pun banyak je dosa yang kau buat kan. So kenapa kau nak point out aku punya satu dosa yang besar ni? Macam perokok lah. Apa merokok haram, tapi bila orang kata haram tak apa, ada satu lagi pandangan tu makruh. Kalau gamers tak haram gamers okey gamers okey. Gamers tak. Okey. Kalau Muaz rasa sebab apa Muaz benda sifat individualistik ni muncul dan membesar? Dia bukan setakat 2-3 orang tau merasakan perkara ni. Dia jadi macam semua orang dah rasa benda tu normal. Individualistik, hal dia masing-masing, tak payah campur. Jiran sebelah buat buat masalah, maksiat ke apa ke, jangan, kita ni yang penting jangan dia kacau kita, sudah, seperti itu. Apa menurut Muaz punya pandangan? Terima kasih Brother Azli. Pandangan saya ada dua. Satu di mana pencorakan pekerjaan. Yang kedua tentang tempias daripada budaya barat. Yang pertama tentang corak pekerjaan. Kita boleh tengok mungkin 50 tahun lepas kebanyakannya orang daripada nenek moyang kita hanya bekerja mungkin tiga saja. Tak nelayan, tak tori getah, tak nelayan, tak berkebun, tak pun dua faktor ni, dua. So maknanya bila sekarang ni kita nak memenuhi punya globalisasi, bermakna kita terpaksa ikut KPI dunia di mana kerajaan akan membuat modernisasi. So bila modernisasi corak pekerjaan, kita akan pekerjaan sekarang tak macam dulu. Orang dulu mungkin kerja hanya nak makan saja, tapi kita kerja sekarang kita nak bayar hutang. So di mana mungkin kapitalis dia create satu sistem iaitu hutang, kita kena bayar hutang tu. Bila nak bayar hutang, kita akan disantak kerja 8 ke 10 jam. Itu pertamalah faktor pekerjaan di mana ini sistem kapitalis buatkan benda ni. Dia create satu benda yang kena orang akan sentiasa bekerja, iaitu kita kena bayar hutang. Yang kedua, saya nampak di mana tempias daripada barat. Dulu mungkin barat dulu pun tak open sangat. Tapi bila ada satu pihak dia kata dia nak hak human rights. Maka bila human rights tempiasnya akan datang kepada Asia kita lah. Tempiasnya datang melalui internet. Dulu kita tak tahu pun globalisasi tentang human rights ni. Tapi bila kata ada internet ni, so maknanya kita tak nak kita tengok tempias tu. Bila tempias tu orang cakap US boleh buat, kenapa kita tak boleh buat? So jadi dua benda ni
kenapa human rights human right, orang kata okey, kita kata oh ini hak mereka, hak masing-masing. Kita kena hormati hak mereka. So jadi mereka itulah itu dua faktor saya. Terima kasih. Oh, saya suka dengan pandangan Muaz yang berkongsi tadi tu, yang berkaitan dengan faktor kerja, dan ini macam seolah-olah kapitalis yang menggerakkan supaya dunia tu bergerak hanya bekerja saja. Maksudnya manusia tu tak perlu fikir benda lain. Kau yang penting kau kerja. Memang betul pun. Kenapa istilah kubur masing-masing dan sebagainya tu, sebab apa? Sebab orang rasa yang penting aku cukup makan, aku ada kerja kan. Kau nak buat apa kau punya suka, kau jangan kacau aku. Yang kedua lagi, faktor yang buat salah tu pula, ini hak aku sebagai manusia, hak human rights. Itu dua kesinambungan. Menurut Rahman, nanti kesian pula Rahman jadi penonton pula. Kita tak ada penonton setakat ni. Kita minta Rahman juga bagi komen. Apa pandangan komen Rahman terhadap apa yang Muaz kongsi? Okay, terima kasih tentang yang Muaz cakap tadi tentang budaya tu. Saya agak setuju, especially bahagian budaya barat tu. Kalau kita perasan sekarang ni budaya barat, orang more like macam pernah dengar okay boomer dan sebagainya. Tu perasaan daripada barat di mana generasi-generasi muda ni bila diorang ditegur oleh generasi-generasi tua, diorang macam okay, boomer, tak payah dengar. Diorang tu memang generasi tua. So generasi muda je, generasi tua. So tu daripada budaya barat, dan di tempiasan macam yang Muaz cakap tadi ke kita punya Asia ni. So perkara tu bukan saja tentang human rights dan sebagainya, tapi daripada budaya boomer tu juga. Dan tentang human rights tadi tu, sama juga saya pernah dengar dekat Islam belah sana, Islam di luar sana, bila contoh ada perempuan tidak pakai tudung, orang tak tegur. Bagi diorang, that's her choice, that's her right to not pakai tudung. Tapi cikgu saya pernah cakap dulu, kononnya saya tak pasti betul ke tak sama ada ni adalah kata-kata daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tak ingat sahabat yang mana satu, tapi katanya sahabat tu pernah berkata, dunia takkan rosak sebab orang jahat, tapi dunia rosak sebab orang baik berdiam diri. So kalau kita boleh nampak zaman sekarang ni, orang daripada luar sana cakap Islam ni satu agama yang besar, tapi sangat diam, sangat tak jaga sesama sendiri. Orang cakap, orang sampai cakap macam tu, orang daripada orang Kristian, daripada orang Jews cakap macam tu. Kita ni agama yang diam. Sebab tu bila diorang lawan kita, diorang boleh je lawan macam tu je. Sebab kita tak lawan balik. Sebab tu bila Sugar Book ni jadi case, diorang gunakan budaya yang sama, di mana that's her choice to become a sugar baby. Tu pendapat saya. Okey, menarik pandangan Rahman. Baru hari ni saya nampak Rahman tak lupakan kulit. Okey. Sebentar ini gurau je Rahman sebab anda pakai kacang. Jadi saya terpaksa sebut. Nanti orang ingat anda ni makhluk makhluk ajaib. Okey. Cuma dari perbincangan kita dari tadi, yang saya suka kalau kita boleh luaskan lagi cakupan cara kita pandang. Cerita kita di awal tentang Sugar Book, aplikasi. Kemudian kita masuk, kita gali, kita cuba trace lah what actually making this situation happen kan. Kita dapati bahawa adanya kehilangan jati diri. Maksudnya jiwa yang sepatutnya dulu ada pada zaman sebelum-sebelum ini hilang, yang ditukar dengan benda baru yang dibawa daripada luar. Maksudnya adanya pengaruh fahaman asing, fahaman luar yang menyelinap masuk, kemudian menghilangkan identiti masyarakat yang ada pada originality yang sangat menjaga tentang tata tertib, tentang adab, tentang kehormatan, tentang pergaulan kan. Sangat-sangat menjaga banyak aspek kalau kita tengoklah pengalaman-pengalaman sebelum ni maupun cerita-cerita, kisah-kisah terdahulu, bagaimana menggambarkan masyarakat Melayu, especially lah kita cerita tentang Nusantara atau Melayu itu sendiri. Tapi hari ini terhakis dan bahkan kadang-kadang sangat asing untuk kita menjumpainya lagi. Dan ini betul-betul membuatkan seolah-olah macam kenyataan Rahman tadi kan, orang baik berdiam diri. Rahman diam diri tak? Tak ada.
Saya tegur. Jadi Rahman bukan orang baik. Jadi sebab jadi sebabkan Rahman bukan orang baik lah sebenarnya. Merebaknya keadaan ni ke atau macam mana? Atau sebab Rahman saya orang baik dan saya tak berdiam diri. Mungkin itu ke keadaannya Rahman. Okey, menurut Azlan sendirilah. Okey, kita balik pada perbincangan. Azlan sendiri rasa apa yang perlu dibuat? Sebab kalau kita tengok yang tadi Rahman ada mention tadi satu benda, iaitu pengasingan generasi. Maksud generasi tua dianggap kolot, dianggap terkebelakang, so apa pun teguran dia kau ignore je, kau tak payah dengar pun. Annoying je benda tu. Yang ada harapan sekarang nak betulkan keadaan tu kalau menurut saya adalah orang yang masih muda. Orang yang masih sebaya dengan mereka untuk menyendarkan mereka tentang masalah. So Azlan sendiri rasa macam mana Azlan? Sebenarnya sebab memang kalau bila dah ada kefahaman yang macam ni, kefahaman yang masing-masing punya hal dan sebagainya, sebenarnya susah lah nak kita nak baiki balik sebab orang-orang yang begini dia memang dah terikat sangat-sangat dekat dengan dunia. Dia dah terikat sangat dengan dunia menyebabkan apa yang berlaku kat dunia ni adalah yang paling penting lah, yang ke akhirat sana kita lupakan. Jadi kalau memang salah satu caranya untuk kita basmi benda ni ialah cuba kita didik dengan ilmu ukhrawi lah. Tapi ilmu ukhrawi pun kadang-kadang tak jalan juga sebab lebih ikut keimanan masing-masing kan. Itu kita tak boleh nak ukur dan tak boleh nak apa yang kita boleh hanyalah nasihat. Tapi nasihat bagaimanapun kadang-kadang ada setengah orang ialah kita tak sekuat keimanan Rasulullah SAW dan Nabi-Nabi yang sebelumnya yang memang walaupun orang tak nak dengar tetap juga diberi nasihat. Rasanya kita juga perlulah mengikut jejak langkah kita punya orang kata idola lah, iaitu kita kena sentiasa nasihat. Walaupun orang tak nak terima, tak apa, nasihat. Tak nak terima juga nasihat. Benda yang macam ni juga, dia lebih kepada nasihat ukhrawi. Sebab tak ada nasihat duniawi yang boleh melonggarkan ikatan seseorang dengan duniawi. Itu je. Itulah kata-kata seorang gamers. Bukan hadis saya baik bukan hadis. Okey. Menurut Zulhazmi, pandangan Zulhazmi. Okey, kita kembali kepada perspektif yang di dalam wilayah kawalan kita lah. Area yang masih kita boleh lakukan sesuatu. Separation of generation tu dah berlaku kata Rahman. Muaz kata budaya barat dah memang masuk kan, dah menghantui atau menyelubungi diri. So what actually as a generasi yang masih muda lagi ke dah tua ni Zulhazmi ni? Muda lagi rasanya. Muda lagi ngaku muda. Kalau ngaku muda boleh. Kalau ngaku muda boleh. Jadi saya nak tanya orang masih mengaku muda ni. Apa actually yang masih kurang yang menyebabkan kita belum boleh penetrate geng atau kelompok yang berpahaman seperti yang kita bincangkan ni? Apa yang masih belum berjaya kita buat sebagai generasi muda untuk mengukar keadaan yang tadi kita dah sampaikan? Setakat yang dari pengetahuan saya, kita nak penetrate mindset yang kita cakap backwards ni lah. Dia memang susah dan setakat ni saya tak nampak lagi penyelesaian yang betul-betul solid yang mana-mana pihak boleh ambil untuk memperbetulkan generasi sekarang ni. Cuma suggestion yang paling dekat saya boleh bagi lah, kita kena didik masyarakat yang muda dari bangku sekolah rendah kita ni supaya tidak mengulangi kesilapan yang berlaku dekat generasi milenial kita sekarang. Supaya bila generasi ke depan tu akan dilahirkan, dibesarkan dan dididik dengan mindset yang lebih bersih lah dan bercorak untuk maju ke hadapan. Dan bukan macam sekarang lah, macam generasi sekarang ni adalah hasil daripada didikan sistem pembelajaran kita yang dahulu kan. So dekat situlah silap pihak-pihak tertentu yang tak berjaya untuk betul-betul mendidik dan mengasuh pemikiran anak-anak muda time tu. Dan hasilnya sekarang pemuda-pemuda kita banyak tempiasnya dengan pemikiran barat yang bersifat materialistik dan individualistik kan, memikirkan diri sendiri dan cakap bersifat duniawi. So benda-benda macam ni
kita nak perbetulkan sekaligus semuanya, saya rasa terlampau banyak ikatan dan simpulan lah. So tak boleh, kalau nak buat pun mungkin akan mengambil masa yang sangat lama untuk perbetulkan. So apa yang boleh kita buat adalah cuba untuk prevent benda ni daripada merebak lebih meluas. Kalau kita tak boleh berhentikan sepenuhnya, saya rasa, sebab dia still akan ada a few cases sikit sini sana yang underground kan. Tapi kita boleh prevent benda ni daripada lebih meluas, dan cara yang untuk memberhentikannya adalah dengan mendidik generasi akan datang supaya tak mengulangi kesilapan yang sama. Baik, terima kasih untuk secara konsepnya begitulah kita preventif. Tapi kalau soalan saya ni agak berat untuk Muaz lah. Saya tengok Muaz ni macam agak senior kan. Muaz ni nampak macam dah tua dah, lebih daripada saya rasa ni. Muaz rasalah kalau diberi kesempatan satu atau kesempatan, misalnya Muaz diberi satu kesempatan, apa benda yang Muaz akan buat untuk mengubah keadaan ni? Apa yang Muaz rasa aku kena buat ni untuk ubah keadaan ni? What actually your ideas? Satu benda yang Muaz rasa, satu langkah yang Muaz diberikan hak untuk memilih, langkah apa yang Muaz akan ambil? Okey, terima kasih kepada Azli. Saya kalau topik ni betul lah, saya setuju berkata Zulhasni dengan Azlan. Ni simpulan ni memang terlalu besar dan terlalu banyak untuk kita nak huraikan. Tapi andai kata kalau saya diberi peluang sebagai seorang selaku pemuda lah, saya akan minta wakil-wakil rakyat, tak pun tahu wakil adun, kita duduk semeja, kita buat satu bantahan saja. So maknanya kalau kita boleh nampak daripada pimpinan, jika mereka berjaya menyatukan suara mereka dalam isu sugar book ni, maknanya tak nak pun rakyat akan nampak, oh benda ni tak bagus. Maknanya kita duduk semeja dia, misalnya lah, kalau saya pemuda, saya akan ambil saya pemuda politik UMNO, satu PAS, satu bersatu kan. Kita duduk sekejap saja, satu forum sekejap saja cerita pasal sugar book dan kita create satu konklusi. Dan saya pasti kebanyakannya akan reject lah. Orang Melayu ni, walaupun dia tahu dia sedang buat benda yang tidak betul, tapi dia tak berani nak menyuarakan, dia tak berani nak mewawarkan yang mereka ini di pihak yang salah. Maksud dia tahu dia ni dinoi dosa, tapi diorang belum cukup berani. Kita orang, alhamdulillah orang Melayu kita ni jiwa kita lembut, so kita tak cukup seberani orang-orang yang mungkin negara lain untuk menyatakan aku memang menyokong kesalahan ni. Sebab tu asal gelintir, sebab tu kenapa bagi untuk saya, dalil saya, sebab tu LGBT masih ditolak sampai sekarang. Walaupun kita tahu orang Malaysia bukan alim sangat pun, tapi bila bab sentuh LGBT, kita akan tahu dia golongan minoriti yang masih ditindas oleh golongan majoriti. Itulah. Terima kasih. Jadinya kita lihat Muaz Azmi memilih gerakan politik sebagai tindakan yang dia boleh nak ambil. Hati-hati nanti kau dia minta kita ngundi dia ke. Penting dia tahu. Nak jadi wakil siapa kena tahu juga tu. Betul. Hati lu. Okey, kita pun tak ada cukup banyak masa yang panjang. Saya ada satu lagi soalan terakhir lah kepada Rahman. Sebelum kita tutup perbincangan ni, mungkin hari ni bukanlah muktamad perbincangan kita ni, tapi sekurang-kurangnya dia membuka satu idea kepada kita. Actually this is not only happen for satu single problem lah. Relation dia terlalu banyak dengan masalah-masalah yang lain yang macam yang telah disampaikan oleh para sahabat semua lah. Rahman, kata akhir Rahman, apakah yang Rahman akan buat kalau diberi peluang untuk generasi muda? Apa yang contribution yang Rahman rasa Rahman nak berikan kepada generasi muda supaya kita boleh selamatkan generasi ini daripada terjebak dengan budaya dan kesalahan-kesalahan yang banyak daripada hari ini? What is your point of view? Okay, pendapat saya macam brother siapa tadi, saya tak ingat siapa yang sebut, kita perkara ni macam agak susah untuk berbetulkan balik, tapi untuk prevent tu lain cerita, tu perkara tu lebih senang. Dan salah satu cara dia adalah dengan membentuk generasi yang muda ni. Macam pepatah Melayu pernah kata, kita bentuk kuih tu daripada awal-awal lagi baru jadi bentuk kuih. Dan bila dah jadi kuih tu, kita dah tak boleh nak buat apa. So
generasi yang muda ni, yang baru-baru lagi ni, yang mungkin masih sekolah ni, pada waktu tu lah kita boleh macam beri nasihat atau sistem sekolah kita boleh perketatkan sistem sekolah dalam perkara-perkara yang kaitan dengan agama dan sebagainya. Dan kalau katakan saya ada adik yang lebih muda dan sebagainya, sepupu, saudara mara, rakan-rakan, saya boleh tegur dan beri lebih insight kepada perkara-perkara ni. Memandangkan Sugar Book tu dah jadi satu perkara viral, saya boleh memberi contoh kepada mereka Sugar Book ni adalah satu perkara yang tidak bagus, bigo dan sebagainya. So saya sendiri sebagai generasi muda juga, saya sendiri pun boleh peringatkan rakan-rakan yang sama umur dengan saya untuk perkara-perkara ini. So far saya dapat lain, so itu je lah. Okey lah. Tak apa, anda kekal menjadi kacang dan itu insyaAllah mudah-mudahan menjadikan tumbuhlah menjadi pohon yang subur. Okey, terima kasih untuk semua pandangan, perkongsian dan video ini kita record dan kita akan post di YouTube channel Bro Azli. So bolehlah subscribe dan tonton semula pandangan-pandangan anda. Sharekan pandangan-pandangan anda ni kepada orang lain. Mudah-mudahan mungkin ada orang lain nak berkongsi pandangan, boleh juga kita luar-luarkan dan insyaAllah usrah kita ni atau perbincangan seperti inilah yang tak terlalu serius tapi kadang-kadang membuka wacana fikiran kita, diteruskan setiap minggu ke kalau mampu. InsyaAllah akan diuruskan oleh Sir Hasnizal. Saya serah kembali kepada Sir Hasnizal. Tafadhal. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Brother Azli. So maknanya saya betul-betul membuka dan menutup je lah. Sebab anda tu monoton. Aduh. Itulah. Saya rasa ini permulaan yang bagus lah kan. Saya nak cuba ubah tone. Okey. Nampak menarik sikit lah, nampak menarik. At least cuba lah. Nak cuba buat. Okey. Kita cuba maknanya bukanlah yang pertama lah kan. Maknanya yang tidak pertama dan dia memang pertama betul kan perbincangan ni, tapi tidak yang terakhir lah. Tidak terakhir. Kita boleh sembang lagi kan. Banyak lagi isu-isu yang kita boleh sembang. Saya rasa pelajar-pelajar ni kan, student-student ni rasanya idea-idea tu lagi kadang-kadang banyak benda yang kita boleh tahu kan. Angle-angle yang baru, angle-angle yang lebih kreatif dan sebagainya kan. Saya rasa bagus dengan perbincangan macam ni. Bagus tak saya berbuka dan menutup je kan. Tidak saya sembang. InsyaAllah. Anda buka, tutup dan penonton setia. Alhamdulillah kita ada penonton seorang untuk semua. Jadi jangan lupa. Okey, terima kasih banyak. Nanti insyaAllah kita jumpa lagi. Sebab saya ada lagi satu usrah yang akan dikendalikan juga selepas pada ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Terima kasih banyak. Okey, insyaAllah jumpa lagi. Menarik dan seronok jumpa dan sembang dengan antum semua. InsyaAllah.